Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi ya. Topik kita adalah Managing Islamic Financial Consultant ya. Mengurus perunding keuangan Islam ya. Jadi sebagaimana saya nyatakan sebelum ini, program ini kalau sebelum ini kita panggil BAMC, Basic Agency Management Course ya. Jadi saya permudahkan ya supaya kita patutnya dia ada 12, 13 topik yang panjang. Saya nak ringkaskan kepada 5 topik saja. Kesimpulannya dalam BAMC, Basic Agency Management Course, training yang wajib untuk kita berikan kepada unit manager, assistant unit manager, aspiring unit manager, orang yang baru naik daripada consultant menjadi unit manager. Okey. Selalunya mereka ni dah dalam bidang ini less than 2 years ya. Kita akan beri training ini sebagai training yang wajib. Okey, terdapat 5 topik dalam Managing Islamic Financial Consultant untuk tujuan ini, sebagaimana 5 topik dalam BAMC. Yang pertama, kita untuk menjadi pengurus ini, unit manager, kita perlu ada 5 perkara yang kita mesti mahir. Yang pertama, kita mesti boleh membuat perancangan. Kita mesti boleh buat planning. Macam mana kita merancang agensi, bagaimana yang kita hendak. Nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut. Yang kedua, kita mesti ada kualiti yang kedua, iaitu kita mesti boleh merekrut. Recruiting. You must be able to recruit quality people to your group. Ya. Kemudian bila kita dah recruit, kita dapat perancangan, kita dah merekrut, kita mesti boleh buat perkara yang ketiga, iaitu kualiti yang ketiga. Kita mesti boleh membuat latihan. Kita mesti boleh melatih. Mesti boleh training. You must be able to train the new recruit. Sebab dia baru, dia tak tahu apa-apa. Selepas kita berikan latihan, kita ada kualiti yang keempat. Kita mesti mengawasi ataupun memantau. Kita mesti monitor. Kita mesti membuat monitoring ya, kepada perjalanan, prestasi, pencapaian yang dicapai oleh perunding-perunding tadi. Dan yang terakhir, kita ada satu konsep yang kita panggil sebagai performance appraisal. Dalam bahasa Melayu saya kata sebagai penghargaan prestasi. Jadi ada 5 perkara. Pertama, kita mesti boleh buat perancangan, planning, merekrut, recruiting, melatih, training, mengawasi atau memantau, monitoring, dan yang terakhir adalah penghargaan prestasi, iaitu performance appraisal. Okey. Jadi hari ini kita terus kepada perkara yang pertama. Ya, perkara yang pertama yang kita nak kongsi pada hari ini iaitu tentang perancangan. Sebelum kita naik jadi manager, kita mesti ada perancangan. Nak jadi leader yang bagaimana? Nak bina grup yang macam mana? Nak bina agensi yang macam mana? Saya dah bagi 2-3 tip. Ya, macam saya fokus kepada professional. Sebab itu saya punya filosofi, ya, let the professional consultant penetrate the professional market professionally. Saya nak perunding profesional, pasaran profesional, dan dibuat secara profesional. Itu saya. Ya. Ada grup yang mungkin falsafah agensinya dia nak rekrut hanya perunding wanita saja. Dia nak rekrut perempuan saja. Satu lagi cara. Ada orang mungkin dia nak merekrut graduate saja. Ya. Ada orang mungkin dia nak merekrut salesperson saja. Ya. Jadi ada beberapa filosofi lah. Ya. Cuma dalam agensi planning ini, saya boleh ringkaskan ada 3 bentuk agensi yang berjaya. Ya. Jadi ini bagus untuk kita dapat gambaran. Ada 3 bentuk agensi yang berjaya. Yang pertama, apa yang saya panggil sebagai 1000 agency. Satu agensi leaders yang rekrut begitu punya ramai. Di Malaysia ada yang 500-600, ada yang 1000, dulu kawan saya dekat Grayson 2000, dan yang paling ramai saya pernah jumpa adalah di Thailand. Ya, kawan saya Mr. Krisanaks daripada Thailand. Dia ni AIA Thailand, ya. Dia ada 3000 ejen. Saya buat gurau sikit lah. Dia kadang-kadang pergi toilet kan, anak buah dia tanya, "Hai bos," dia pun tengok anak buahnya, "You are my agent lah." Dia tak kenal ejen sebab terlampau ramai. Tapi dia buat $1 million agency, 3 juta, 4 juta juga, ya. 3 juta, 4 juta. Dia satu orang leader yang merekrut 1000 agency. Saya panggil ni agensi yang berjaya. 3 model.
Yang kedua, kita ada agensi yang very eksklusif. Saya panggil Teo Agency. Ini kawan lama saya, cikgu lama saya, Mr. Teo Eng Hua. He himself adalah top of the table. Teo Eng Hua, the first top of the table in the country. Teo Eng Hua. Ya. Kemudian dia ada 3-4 orang ejen saja. Yang saya ingat Tam Hoi Ping, Tam Oi Ling, ni anak-anak buah dia lah. Ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang kalau join Teo Eng Hua dia jadi COT ataupun MDRT. Tapi dia cuma ada 5 orang ejen saja dengan dia. Dan dia buat pun 3 juta juga. Ya, dia buat 3 juta juga. Yang ini satu grup yang very exclusive and very difficult to join this group. You got to be COT, you got to be super producer nak join this group. Ya, ini kita panggil Teo Agency. Agensi yang ketiga, yang ini saya banyak ambil daripada kawan-kawan saya dekat Singapura, yang mana mereka buat dengan begitu profesional, dan juga saya banyak merujuk kepada cikgu saya, ya, Mr. Norman Levin, di mana dia ada 66 orang ejen, ya, 66 orang ejen, half of them 26 orang $1 million round table. Dan dia ada 2 agensi, ya, 2 grup yang dia ada. Jadi satu grup campur satu lagi grup, combine 26 $1 million round table. Total dalam 66 orang ejen. Tak ramai tapi very professional, dan ini adalah agensi yang ketiga. Jadi balik kepada perancangan tadi, kita kena pilih nak agensi yang bagaimana. Jadi saya memilih untuk pilih agensi yang profesional, macam Norman Levin, ya. Jadi apa yang saya buat, dan saya ada tulis dalam buku ni pun, dalam buku Insurans Sebelum Emas, di mana kita meletakkan falsafah, ya, kepada Abdul Jalil Financial Group pada masa itu, perunding profesional, pasaran profesional, secara profesional. Kita pergi dia punya definasi dah. Perunding profesional hendaklah mempunyai 3 ciri. Yang pertama, dia mestilah kompeten, ya, mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mendalam tentang perancangan kewangan Islam, ya, dan juga insurans. Dalam kes yang kita adalah takaful, ya. Yang kedua, kualiti yang mesti ada adalah dia mestilah reliable, ya, kompeten. Yang kedua, reliable. Ini macam polis lah, kena bersedia berkhidmat, ya, ready, sentiasa memberikan khidmat. Seseorang perunding hendaklah sentiasa bersedia memberikan khidmat yang terbaik apabila diperlukan oleh pelanggan, ya. Kerana yang ketiga yang paling penting, kita hendaklah ethical, ya, competent, reliable and ethical, beretika. Seseorang perunding insurans dan juga takaful yang profesional mesti berpegang teguh kepada prinsip bercakap benar, menjaga amanah, jujur dalam menjalankan tugas-tugas mereka. 1 sen pun tak mau tipu. Kalau boleh cakap boleh, kalau tak boleh cakap tak boleh. Jadi ini adalah kelas kita untuk yang kedua, yang mana kita meletakkan, ya, perancangan itu dengan kita menerangkan dengan begitu jelas falsafah agensi kita, agensi bagaimana yang kita nak bina untuk kita bawa anak-anak buah kita. Dan saya nak ingatkan, falsafah agensi ini nanti akan mempengaruhi siapa yang kita rekrut, bagaimana kita melatih, bagaimana kita monitor, dan bagaimana kita membuat performance appraisal. Okey, itu saja untuk kali ini. Topik yang pertama iaitu perancangan, ya, agency planning. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.